Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baru disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 147 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan menjelaskan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu, 26 Safar 1442 Hijrah, bersamaan 14 Oktober 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 147 orang. Kes 147 ialah seorang wanita berumur 25 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Nepal melalui Kuala Lumpur pada 7 Oktober 2020 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI874 dengan tempat duduk 42C. Beliau dilaporkan telah mengalami batuk sejak 11 Oktober 2020 dan pada masa ini berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing setakat ini telah mengenal pasti 3 orang kontak terdekat yang mana ujian awal menunjukkan kesemua kontak adalah negatif bagi COVID-19. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 6 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020 Masihi. Pada ketika ini, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 161 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Sementara itu, daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini, seramai 143 kes telah disahkan sembuh. Pada hari ini, seramai 337 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 6,888 orang telah pun menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 430 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 63,246 ujian. Dalam sidang media tersebut, Menteri Kesihatan seterusnya mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dikeluarkan dan masih berkat kuasa pada masa ini seperti menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, terutama sekali di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Pengurus-pengurus premis perniagaan adalah juga diingatkan untuk memaparkan QR Code di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR Code ini, kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Menteri Kesihatan juga mengingatkan sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19. Ia menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini pada bulan Jun 2020 yang lalu, sehingga sekarang, sebanyak 967 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara
di mana 574 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun. Di antara kesalahan yang sering dilakukan ialah pengendali makanan tidak memakai sungkup muka semasa bekerja dan premis tidak melakukan pemeriksaan suhu badan terhadap pelanggan ataupun pengunjung. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan akan memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan juga akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Sebagai tindakan susulan bagi operasi Musang King, Biro Kawalan Narkotik BKN menjalankan satu operasi serbuan di 9 lokasi berasingan di Kampung Air pada 8 dan 9 Oktober 2020. Dari operasi tersebut, BKN telah berjaya menahan seramai 28 lagi individu yang terdiri dari 22 orang lelaki dan 6 orang perempuan berumur dalam lingkungan 19 ke 54 tahun. Dua daripada suspek-suspek ini adalah merupakan anak-anak lelaki dari sindiket keluarga pengedar yang ditangkap semasa serbuan yang dijalankan pada 10 September 2020 yang lalu. Turut ditahan adalah isteri-isteri kedua lelaki berkenaan. Keempat-empat mereka adalah warga negara tempatan yang berumur dalam lingkungan 26 ke 35 tahun yang mana 3 daripadanya berjaya ditahan pada 8 Oktober 2020 di 2 buah rumah berasingan di Kampung Sabah dan Kampung Setia. Manakala seorang lagi telah menyerahkan diri secara sukarela ke Ibu Pejabat BKN pada 9 Oktober 2020. Sementara itu, 4 tahanan yang lain juga merupakan penghantar dadah suruhan upahan kepada kegiatan pengedaran dadah sindiket keluarga ini. Serbuan kali ini adalah di antara serbuan terbesar yang melibatkan keanggotaan BKN seramai 135 orang yang dibantu oleh anggota dari agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini. Sasaran operasi kali ini adalah serbuan serentak yang tertumpu pada semua kediaman yang terletak di Kampung Sabah, Kampung Setia, Kampung Peramu dan Kampung Tamoy di perairan Kampung Air yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket keluarga pengedaran dadah dari operasi sebelum ini. Hasil daripada serbuan dan juga pemeriksaan di kesemua kediaman terbabit serta keenderaan-keenderaan suspek telah menemui beberapa kotak plastik dan potongan straw yang berisi pecahan serta ketulan hablur dipercayai adalah dadah jenis syabu, dadah kelas A melebihi 2 gram yang dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM500. Rampasan yang lain termasuk beberapa peralatan elektronik seperti pendingin hawa dan televisyen, beberapa telefon bimbit, barangan kemas emas, 2 buah basikal, 7 buah kereta, 4 buah perahu bersama enjinnya dan sejumlah wang tunai yang mana kesemuanya dipercayai hasil daripada pengedaran dadah. Tangkapan-tangkapan tersebut masih di dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti berikut. Seksyen 6-A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 9 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memberikan kebenaran bagi premis yang dimiliki digunakan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram.
Berikutan dengan operasi ini, BKN ingin mengingatkan bahawa pihaknya tidak akan berhenti di dalam usaha untuk memusnahkan rangkaian-rangkaian dadah yang ada di negara ini walau di mana jua ianya berada. BKN juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dan bersubahat menyokong kegiatan haram tersebut. Dengan kejayaan ini, BKN merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. China dan negara Brunei Darussalam masing-masing telah membantu dan menyokong dalam membendung wabak dan pembangunan ekonomi. Negara Brunei Darussalam juga telah memberikan bantuan kepada China pada waktu sukar. Sejak tercetusnya COVID-19 di negara ini, China memainkan peranan yang aktif dalam pengawalan wabak tersebut. Puan Yang terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, mengongsikan perkara tersebut semasa perasmian Rak Buku China di Universiti Teknologi Brunei pagi tadi. Menyentuh mengenai UTB, Puan Yang terutama berkata, dengan persahabatan yang semakin kukuh, UTB telah meningkatkan pertukaran bersama China. Since 2015, 25 UTB students have participated in Huawei Seeds for the Future program. In March 2020, Huawei Technology here and the UTB set up an ICT Academy in Brunei, which is a part of Huawei's global initiative to support ICT skills development. I believe that with the deepening of bilateral relations, cooperation between UTB and the Chinese universities and enterprises will be further strengthened and will make greater contribution to Brunei's economic development. Sumbangan buku diserahkan oleh Puan Yang terutama kepada Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Rak buku tersebut mengandungi 300 bahan bacaan dalam pelbagai bidang termasuk bidang sains, perubatan tradisi dan seni bena. Anugerah Makanan Brunei BFA ketika ini menganjurkan pertandingan bagi makanan terbaik di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan mempromosi dan mengembangkan pertumbuhan industri makanan dan minuman di negara ini. Penghakiman makanan merupakan bahagian penting BFA dengan 4 orang hakim yang bertauliah termasuk hakim khas akan menilai dan memberikan markah kepada makanan yang dihidangkan oleh restoran dan penyedia makanan yang menyertainya dari seluruh negara. Penilaian berdasarkan kepada piawaian kaedah makanan permakanan yang digariskan oleh Pertandingan Makanan Dunia yang mengambil kira pelaksanaan, penyampaian dan rasa hidangan. What we do is we invite restaurants all over Brunei Darussalam to submit their best dishes. It can be their signature dish, it can be the most popular dish at their restaurants. So at the end of the day, we want to find out, for example, where is the best nasi lemak in Brunei, where is the best ayam penyet in Brunei. So with the Brunei Food Awards platform, we want to formally award and recognize all these best dishes in Brunei Darussalam. Penyertaan ketua-ketua diplomat asing ke negara Brunei Darussalam sebagai hakim khas memberikan peluang kepada suruhan jaya tinggi dan kedutaan asing untuk meraih pengalaman kebudayaan negara ini melalui aspek makanan dan tradisi. It's a very enjoyable experience. The taste of the food, but also together with the other judges, the way we are tasting, the way they are presented, they are all very special. Well, it's very different from what we eat in Turkey. There are different practices, which is normal. You eat too much rice, we eat too much bread. There are differences, but food is part of the culture. It is part of learning, knowing a different country. Acara merupakan yang julung kali diadakan dan telah menghakimi lebih 120 restoran
dan lebih 200 makanan yang telah dinilai di seluruh negara ini. Sementara 200 lagi dijangka akan dinilai bulan ini sebelum majlis rasmi yang dijadualkan pada bulan Disember nanti. Juga dimuatkan dalam berita perdana malam ini, kaedah kerja kadastral selama 8 hari waktu bekerja menjadi penanda aras bagi kajian kaedah pengukuran yang diperkenalkan. Kita kembali dengan laporan mengenainya selepas ini. Juraiwara pemberigaan kaedah kerja kadastral selama 8 hari waktu bekerja dihasrat dapat mengemaskini dan menambah baik kaedah perkhidmatan pengukuran serta memendekkan tempoh hari perkhidmatan pengukuran tanah yang sedia ada kepada 8 hari waktu bekerja. Matlamatnya adalah bagi memberi maklumat perkhidmatan kepada orang ramai untuk kepentingan, keperluan dan kepuasan semua pihak termasuk agensi kerajaan ke arah menuju perkhidmatan yang lebih berkesan sesuai dengan hasrat kerajaan meningkatkan produktiviti jabatan tentang kemajuan guna tanah yang lebih efektif bagi pembangunan negara amnya. Juraiwara pemberigaan tersebut diadakan pagi tadi di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Arifin bin Haji Jaya, Juruukur Agong. Taklimat juga dihadiri oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Taklimat pemberigaan yang disampaikan oleh Awang Surzana alias Abdul Khalik bin Bujang, Juruukur Daerah Tutong menjelaskan kaedah baharu yang diperkenalkan oleh Cawangan Pejabat Ukur Daerah Tutong merupakan inisiatif daripada kaedah yang dikendalikan menerusi projek penyelidikan metodologi Fit for Purpose FFP bagi negara Brunei Darussalam yang sedang berjalan bermula pada bulan Julai yang lalu sehingga bulan Julai tahun depan bagi dasar projek Anugerah Inovasi Perdana 2021. Projek menjadi penanda aras bagi kajian kaedah pengukuran yang diperkenalkan untuk mempercepatkan proses pengukuran kadastral dengan memperkemaskini kaedah perkhidmatan pengukuran yang sedia ada dengan menggunakan proses aliran kerja yang khas digunakan dalam projek berkenaan. Juruukur Daerah Tutong dalam temu bual bersama RTB berkata kaedah kerja kadastral selama 8 hari waktu bekerja ini adalah bagi kegunaan pengukuran tanah LTS, lesen tumpang sementara, BR pengukuran balik, GR pengukuran gazet bagi stesen elektrik dan LA iaitu tanah gantian yang dikenakan bayaran khusus bagi daerah Tutong sahaja. Nampaknya diorang berjaya dan Brunei Darussalam saya sendiri mengimplikasikan barang ini dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut tapi dengan pengubahsuaian mengikut situasi tanah-tanah di Brunei Darussalam ini. Dengan memperkenalkan perkhidmatan ini, kaedah kerja kadastral selama 8 hari waktu bekerja, dia akan memberi impak yang tinggi kepada kepuasan pelanggan. Permintaan yang diurus baik dan keupayaan kami untuk menyediakan pengukuran kadastral yang berkesan kepada perkhidmatan pengukuran khasnya bukan saja memberi manfaat kepada jabatan ukur tetapi juga kementerian. Produktiviti boleh ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jabatan Pengangkutan Darat JPD melaksanakan penggunaan pelekat pas kenderaan bagi mengawal kenderaan-kenderaan luar negara yang berada di negara Brunei Darussalam semasa pandemik COVID-19. Pelekat pas kenderaan daftar luar negara adalah bagi kenderaan-kenderaan yang telah mendapat kebenaran dari Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan mendapat kebenaran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan iaitu untuk kenderaan komersial yang membawa barangan pertanian, agri makanan dan perikanan. Ini berikutan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 30 September lalu mengenai pelaksanaan penggunaan pelekat pas kenderaan bagi mengawal kenderaan-kenderaan luar negara yang berada di negara Brunei Darussalam semasa pandemik COVID-19. Pemilik-pemilik atau pemandu kenderaan daftar luar negara berkenaan bolehlah mendapatkan pelekat pas kenderaan daftar luar negara yang dimaksudkan melalui aplikasi mudah alih Transport BN bagi versi iOS atau versi Android atau melalui laman sesawang JPD iaitu www.jpd.gov.pn.
Pelekat pas kenderaan daftar luar negara ini akan dilekat di cermin belakang kenderaan atau di cermin tingkap sebelah kiri sisi penumpang depan. Pelekat pas ini bertujuan sebagai salah satu langkah pengawalan kenderaan-kenderaan daftar luar negara yang berada di negara ini semasa pandemik COVID-19 yang masih berlaku pada masa ini. Penguatkuasaan bagi pelekat pas kenderaan luar negara ini akan bermula selepas grace period diberikan selama 2 minggu dari start tarikh dimaklumkan itu 1 Oktober yang lalu. So mana-mana kenderaan daftar luar negara yang inda ada stiker ni adalah melakukan kesalahan atau kalau didapati bersalah boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit di bawah Kementerian Kesihatan. JPD mengingatkan mana-mana kenderaan daftar luar negara berada di dalam negara ini tanpa pelekat pas kenderaan daftar luar negara adalah melakukan satu kesalahan. Kegagalan mematuhi peraturan ini akan diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk sebarang aduan, orang ramai bolehlah menghubungi talian cemas pihak pasukan polis di Raja Brunei melalui talian 993 dan melalui talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 833-3123 atau melalui laman sesawang www.123.gov.pn dengan menyertakan gambar-gambar kenderaan yang terbabit. Ke arah meningkatkan lagi mutu perkhidmatan awam melalui taklimat yang berterusan kepada warga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Pagi tadi diadakan satu sesi taklimat perintah-perintah am dan peraturan-peraturan perkhidmatan bagi pegawai dan kakitangan Jabatan Buruh, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Taklimat dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rizal bin Haji Zainal Abidin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Keuangan Bahagian Perkhidmatan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan dihadiri 50 orang pegawai dan kakitangan Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Taklimat antara lain memberikan kefahaman kepada pegawai dan kakitangan jabatan-jabatan berkenaan mengenai perintah-perintah am dan peraturan-peraturan perkhidmatan GO 1961 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal B Tata Tertib. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2020 peringkat kedua bermula 19 Oktober hingga 15 November tahun ini. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis mengangkat sumpah bagi pekerja sementara kerja luar. KTK 2020 akan melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Objektif utamanya adalah untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri-ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan, penyediaan dasar dan pengurusan tenaga kerja. Seramai 74 orang pegawai kajian selaku penyelia dan penemu duga menjalankan kerja-kerja luar bagi kajian tersebut. Mengetuai mengangkat sumpah Awang Muhammad Azizan bin Haji Abdul Razak, pegawai kajian tenaga kerja. Temuduga akan dilaksanakan menggunakan kaedah Computer Assisted Personal Interview CAPI semasa temuduga bersemuka dengan keluarga terpilih dijalankan. Hadir Dayang Hajang Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah Perancangan Ekonomi dan Statistik. JPES memberikan jaminan bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Hasil KTK 2020 akan dapat memberikan sumber maklumat yang penting bagi kegunaan perancangan sosioekonomi negara. Kursus keselamatan dan kebersihan makanan dalam perniagaan bertujuan untuk melatih pengusaha-pengusaha makanan di daerah Temburong
mengenai pentingnya keselamatan dan kebersihan makanan dalam pengeluaran dan pengendalian makanan mereka. Kursus dikendalikan oleh Darussalam Enterprise Day dan Simia Voktek serta disokong oleh Pusat Belia Temburong dan Pejabat Daerah Temburong. Sasaran bengkel ini adalah pengusahaan makanan di daerah Temburong sama ada home base atau di permis-permis berkenaan. Darussalam Enterprise berharap dapat melakukan lebih banyak latihan untuk membantu pengusaha di daerah Temburong agar berdaya saing dan berdaya tahan dalam perniagaan dan juga untuk memajukan industri di daerah Temburong secara keseluruhan. Kursus ini boleh kita praktikkan di rumah untuk keselamatan dan kebersihan. Sepanjang kursus ini kami dapat mempelajari bermacam-macam daripada sektor penyimpanan, macam mana caranya untuk benda-benda yang disimpan, namanya first in, first out. Jadinya dengan menggunakan sistem itu, kita ini akan menyimpan benda itu terlalu lama. Jadi untuk kegunaan yang akan datang, ianya boleh menyelamatkan keluarga tadi sendiri. Saya mengikuti kursus ini kerana ingin menambah pengetahuan tentang permakanan, especially safety and hygiene in food handling. Kursus ini sangatlah baik, especially untuk kami. Ianya boleh improve diri sendiri untuk penyediaan makanan untuk diri sendiri dan juga family. Pertandingan memasak bagi pelajar program pra-vokasional peringkat senegara anjuran Unit Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan dapat mengenal pasti pelajar yang berpotensi untuk mengikuti pertandingan memasak di peringkat antarabangsa. Peringkat separuh akhir pertandingan tersebut diadakan pagi tadi di Sekolah Menengah Masin. Seramai 54 orang pelajar berkeperluan khas daripada 18 buah sekolah menengah di 6 buah kluster terlibat dalam pertandingan ini. Pertandingan antara lain bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas serta membantu mereka menguasai kemahiran memasak. Melalui pertandingan ini juga, ianya dapat meningkatkan potensi diri dan tahap keyakinan para pelajar. Harapan kami dengan adanya kemahiran durang memasak ini, pelajar-pelajar akan dapat menjadikan ia sebagai satu mata pencarian untuk durang masa depan lah. Kalau dilihat di sini kita boleh melihat yang pelajar-pelajar kami ini orang boleh dikatakan arif tentang penggunaan barang-barang utensil yang kitchen utensil lah. Harapan kami juga Unit Pendidikan Khas agar pelajar-pelajar kami ini diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di institusi-institusi yang menawarkan program kemahiran memasak ini. Pertandingan juga akan diadakan pada 17 Oktober di Sekolah Menengah Katok dan 21 dan 24 Oktober di Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Hanya 6 kumpulan pelajar akan dipilih untuk mengikuti pertandingan memasak peringkat akhir yang akan dijadualkan pada 12 November depan di kampus Sultan Saiful Rijal. Sempena sambutan Hari Pos Sedunia, Jabatan Perkhidmatan Pos dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal mengelolakan kempen Derma Darah. Kempen bertujuan menggalakkan orang ramai khususnya para pegawai dan kekitangan jabatan berkenaan untuk beramal sambil berbakti kepada masyarakat umum selain dari menjalankan tugas-tugas rasmi. Kempen juga bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan sumbangan darah dan meningkatkan kesedaran mengenai kebaikan menderma darah. Kempen berlangsung di Pejabat Pos Pusat Memproses Mel, Brakas. Orang ramai khasnya penggemar bunga orkid berpeluang untuk mengunjungi Orchid Festival bermula hari ini hingga 1 November 2020 di Rimba Garden Central RGC. Acara tersebut diadakan bagi mendukung hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam meningkatkan bidang pertanian khususnya industri florikultur. Orchid Festival bermatlamat meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti perekonomian serta perniagaan di negara ini di samping mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dan satu peluang keemasan untuk berbelanja di negara sendiri.
di festival ini nanti akan kami jual dan pamerkan tanaman orkid yang kami tanam, sepertinya Phalaenopsis ataupun yang kita ni orkid Borneo lah, yang kita ni orang Borneo, dan orkid-orkid tropika yang lain. Juga kami sediakan orkid wall di mana orang ramai boleh mengambil gambar lah, photoshoot dan melihatkan juga jenis-jenis orkid yang kami ada.